Setiap orang ialah pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Ustazah Suzilawati dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk hadis pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM yang bertajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin. Objektif pelajaran yang kita nak capai dalam tajuk ini ialah yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, menerangkan tanggungjawab golongan berikut: tanggungjawab pemimpin, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab pekerja dan tanggungjawab sebagai seorang anak. Yang keempat, merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Dan yang kelima, bertanggungjawab dalam kepimpinan secara beradab dan istiqamah. Para pelajar, Ustazah akan bacakan hadis berkaitan setiap orang ialah pemimpin. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Riwayat Bukhari. Seterusnya kita akan lihat apakah maksud hadis kullukum ra'in. Maksudnya setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Lelaki di sini maksudnya suami. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Perempuan di sini merujuk kepada isteri. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Qala wa hasibtu an qad qala. Dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda.
warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Baik, daripada hadis tadi, tanggungjawab setiap individu dikategorikan dalam beberapa, iaitu yang pertama, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, tanggungjawab sebagai seorang suami. Yang ketiga, tanggungjawab sebagai seorang isteri. Yang keempat, tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Dan yang kelima, tanggungjawab sebagai seorang anak. Seterusnya, kita akan lihat apakah tanggungjawab seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin apabila dia menjadi pemimpin dalam sesebuah organisasi, dia mestilah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Seorang pemimpin tidak boleh memilih kasih ataupun melakukan kezaliman kepada orang yang dipimpin. Yang kedua, tanggungjawab seorang pemimpin perlu menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam contohnya mewajibkan semua pekerja menutup aurat, ataupun mewajibkan semua pekerja untuk mendirikan solat 5 waktu. Seterusnya, yang ketiga, tanggungjawab pemimpin adalah menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Seterusnya, tanggungjawab pemimpin mestilah menyediakan infrastruktur yang lengkap. Contohnya, kalau dia memimpin sebuah negara, dia kena pastikan infrastruktur ni kemudahan lengkap seperti sekolah, hospital, jalan raya dan sebagainya. Seterusnya, tanggungjawab pemimpin adalah bersikap toleransi terhadap orang bawahan, kena bertolak ansur. Seterusnya, kita pergi kepada apakah tanggungjawab sebagai seorang suami. Tanggungjawab suami yang pertama, memberi nafkah kepada anggota keluarga. Memberi nafkah ni termasuklah makanan, tempat tinggal, pakaian, ubat-ubatan, pendidikan. Seterusnya, tanggungjawab suami adalah memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Suami perlu beri didikan agama. Kena ajar anak-anak sembahyang, kena ajar isteri membaca Al-Quran. Itu menjadi tanggungjawab suami. Sekiranya suami tidak mampu, suami perlu mencari guru untuk mengajar isteri dan anak-anaknya. Yang ketiga, tanggungjawab suami memberi perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Jadi seorang suami kena menyediakan rumah yang selamat untuk didiami oleh ahli keluarga. Yang keempat, tanggungjawab suami melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Tanggungjawab suami tak boleh terlalu garang, tak boleh terlalu ego. Jadi suami perlu melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Seterusnya kita lihat pula apakah tanggungjawab seorang isteri. Ni kita kena faham apa tanggungjawab sebagai seorang isteri. Yang pertama, tanggungjawab isteri ialah mentaati suami dan menunaikan haknya. Apa yang suami suruh, apa yang suami minta, seorang isteri kena taat. Yang kedua, tanggungjawab isteri kena menjaga maruah diri suami dan keluarga. Sebagai seorang isteri, menjadi kewajipanlah untuk isteri menutup aurat, menjaga maruah diri dia, kemudian menjaga maruah suami dan menjaga maruah keluarga. Seterusnya kita tengok tanggungjawab isteri yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Seorang isteri ataupun seorang ibu, dia wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Sebab ibu ni lebih rapat dengan anak-anak. Walau bagaimanapun, seorang suami tidak bolehlah melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak. Kena sama-sama mendidik anak-anak. Yang keempat, tanggungjawab isteri adalah mengurus rumah tangga, mengurus makan minum, mengurus pakaian, mengurus kebersihan rumah, menguruskan rumah tangga.
Okey, seterusnya kita lihat apakah tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Okey, tanggungjawab seorang pekerja apabila kita memegang apa saja pekerjaan, okey, tanggungjawab kita adalah mesti mengikut arahan ketua. Apa yang ketua arahkan, kita kena ikut. Sebab itu adalah bos kita, okey, ketua kita. Okey, yang kedua, tanggungjawab pekerja mesti bekerja dengan penuh integrasi, dengan penuh kejujuran, tidak melakukan penyelewengan, kena amanah, kena datang awal, okey, tidak boleh curi tulang dan sebagainya. Okey, seterusnya tanggungjawab pekerja yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Jika sesebuah kilang dah tetapkan satu prosedur, maka seorang pekerja perlu ikut prosedur tersebut. Okey, yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna. Ini sangat pentinglah bila kita dah bekerja, okey, menjadi kewajipan untuk kita melaksanakan tugas kita dengan sempurna. Okey, tidak boleh buat 50% saja ataupun tidak boleh buat lebih kurang saja. Okey, kita kena laksanakan tugas kita dengan sempurna. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah tanggungjawab anak. Okey, Ustazah percaya semua kita ni ada ibu bapa dan kita merupakan anak. Jadi bila kita dinamakan anak, apa tanggungjawab anak? Okey, tanggungjawab anak yang pertama, berbakti kepada ibu bapa semasa mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Contohnya bila kita dah bekerja, kita dah dewasa, kita berbaktilah kepada ibu bapa dengan memberi wang belanja, kan. Dulu masa kita kecil, ibu bapa kita besarkan kita, kan, hantar kita, beri kita pendidikan. Kemudian bila kita dah bekerja, kita berbaktilah kepada mereka dengan memberi wang belanja kepada mereka apabila mereka masih hidup. Tapi sekiranya mereka telah meninggal dunia, kita berbaktilah dengan buat wakaf untuk mereka, sedekah untuk mereka. Okey, seterusnya tanggungjawab anak juga adalah sentiasa mendoakan mereka, mendoakan ibu bapa kita. Nak jadi anak yang soleh, okey, nak jadi anak yang solehah, kena sentiasa mendoakan ibu bapa kita. Semoga Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, semoga Allah tempatkan ibu bapa kita di dalam syurga Firdaus, kan. Jadi anak-anak kena berdoa lah. Okey, seterusnya sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi anak ni kena bantu mak ayah dengan sebaik-baiknya. Tak kiralah apa pun bantuan yang kita beri, okey, kita kena sentiasa melakukan kebaikan kepada mak dan ayah kita. Ambil peluang selagi mana mak ayah hidup, banyak-banyakkan membuat kebaikan untuk mereka. Okey, seterusnya tanggungjawab anak juga sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Okey, seterusnya ibu bapa kita sudah tidak ada. Okey, menjadi tanggungjawab kita untuk menyambung silaturahim dengan rakan-rakan ibu bapa kita, kan. Pergi ziarah kawan-kawan dia, kan, tanya khabar dan sebagainya. Okey, untuk menyambung silaturahim dengan rakan-rakan ibu bapa kita. Okey, spektrum ilmu. Okey, dalam spektrum ilmu ni kita nak lihat antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Apakah nasihat yang pernah Luqman berikan kepada anak dia, iaitu okey, Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, yang ketiga, Luqman Al-Hakim nasihatkan anak dia untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghargai kedua ibu bapa. Okey, yang ketiga, setiap perbuatan baik dan ataupun jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Luqman Al-Hakim juga pesan pada anak dia untuk mendirikan solat. Okey, yang seterusnya Luqman Al-Hakim dia nasihatkan anak dia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Seterusnya nasihat dia adalah bersabar atas segala musibah.
Okey, kita kalau kita ditimpa musibah, apa-apa musibah, banyakkan bersabar. Okey, seterusnya menjauhi sifat sombong. Okey, dalam hidup kita ni, kita perlu jauhi sifat sombong. Sebab kalau kita sombong, tidak ada orang pun yang suka dengan kita. Okey, seterusnya elokkan percakapan. Bila kita bercakap dengan orang, elokkan percakapan, sopan santun, guna bahasa yang baik, nada suara yang rendah. Okey, hormati orang lain. Okey. Seterusnya kita akan lihat pengajaran hadis. Apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Iaitu yang pertama, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa tanggungjawab kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Itu sebablah kita kena menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Okey, seterusnya pengajaran yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah. Okey. Pengajaran yang ketiga, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di hari akhirat. Okey, kita kena lindungi ahli keluarga kita agar di dunia selamat, di hari akhirat pun selamat. Okey, seterusnya daripada hadis ini, pengajaran yang boleh kita ambil, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Okey. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki kita diberkati. Okey, sekiranya kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh amanah, kan? Insya-Allah rezeki yang kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keenam, pengajaran yang boleh kita ambil, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup ataupun setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Betul ya anak-anak? Memang jasa ibu bapa kita tidak boleh balas. Okey, jadi dengan sebab itu kita berbaktilah kepada ibu bapa selagi mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia, teruskan berbakti untuk mereka. Okey, dan terakhir pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam aspek kepimpinan kerana baginda ialah contoh ikutan terbaik. Okey. Okey. Sebelum berakhir, okey, untuk menguji kefahaman para pelajar, kita jawab dulu soalan pengukuhan. Okey. Nyatakan 5 tanggungjawab individu yang terdapat dalam hadis. Okey, apakah 5 tanggungjawab individu tadi? Okey. Jawapannya ialah pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Soalan yang seterusnya, jelaskan 2 tanggungjawab suami. Apakah 2 tanggungjawab suami? Yang pertama, memberi nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Okey, soalan pengukuhan yang ketiga, jelaskan 2 tanggungjawab anak. Okey, apa tanggungjawab anak? Yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Yang kedua, sentiasa mendoakan ibu bapa. Okey, soalan pengukuhan yang keempat, jelaskan 2 tanggungjawab pekerja. Okey, apakah tanggungjawab pekerja? Yang pertama, mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Seterusnya, soalan pengukuhan yang kelima, terangkan 2 pengajaran hadis. Okey, pengajaran hadis yang pertama, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Okey, hadis pengajaran yang kedua, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Okey, kita telah sampai ke ujungnya. Okey, Ustazah harap tajuk ini dapat memberi kefahaman kepada para penonton
Okey, bahawa setiap daripada kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Maka laksanakanlah setiap tanggungjawab kita dengan penuh amanah dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua penonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.